إلى أشرف النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahma amma ba'du. Yang simulakan pengurusi surau Abbas Azmi, hari Tuan Kuasa, seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan pujian dan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi subuh ini dapat sama-sama kita menunaikan salat secara berjemaah. Dan sekarang ini kita berada di Raudhatan min Riyadhil Jannah, di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apa khabar semua? Okey ya? Tuan-tuan ni tak ada kampung ke? Tak ramai pagi ni kan? Tak ada kampung nak balik. Ke raya kat sini kan. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah kerana berikan kita peluang untuk berada di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, dan kita ni berada di hujung-hujung dah. Ibarat tu kita dah menjengah-jengah dah Syawal ni kan. Esok raya ke? Tak tahu. Pun jadi polemik kan. Esok raya ke Selasa raya? Tunggulah penyimpan Maha Besar Raja umumkan. Tak payah kita nak buat analisis sendiri kan. Wah, negara ni dah raya yang ni, tak raya kita ni semua, tak payahlah. Tunggulah tuan-tuan, kita ikutlah ulil amri kita kan, pemerintah kita. Kalau raya Selasa, rayalah kita Selasa. Kalau raya esok, balik ni siap-siap lah beli daging lembu buat rendang. Macam tu lah cerita dia kan. Jadi pernah berlaku dulu pada tahun 1983, negeri Johor dan Perak kan, raya awal sehari. Tuan Haji Nazuddin ni tahu dah kan. 83 tu saya pun lahir tuan-tuan. Tak tahu kan kes tu. Dia tengok, oh rupanya berlaku tu. Saya pun tak faham macam mana berlaku begitu, tidak ikut persekutuan kan, ikut negeri pula. Wallahu a'lam bissawab, kita tak tahulah macam mana. Cuma tuan-tuan, pada kita ini sebagai rakyat Malaysia ni, kita ikutlah ketetapan oleh pihak berkuasa agama kan. Kalau kata penyimpan Maha Kuasa raya Selasa, tiadalah kita terus kita buat teropong sendiri, tak tengok anak bulan, tak payah tuan-tuan. Kita ikutlah. Mereka dah ada orang yang berautoriti untuk menentukan. Jadi tuan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita buka kitab mengaji yang sebelum ini. Kita dah saya sebut tadi dah berada di hujung-hujung Ramadan, dan kita akan menyambut Syawal. Sehari dua lagi macam tu. Cumanya kita nak bagaimana kita nak mengisi Syawal kita ini menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berada dalam Syawal, pada pagi Syawal itu seperti mana bagaimana Nabi berada di pagi Syawal. Kita nak ikut cocok sama macam mana yang Nabi buat, sunnahnya. Bahkan kita kadang-kadang kita tahu kita buat perbuatan itu, kita buat pekerjaan itu, tapi kita tak tahu yang itu punya sunnah Nabi rupanya. Kita buat je kan. Pada pagi ini saya akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan perihal tersebut, dan insya-Allah mudah-mudahan kita boleh hadamlah. Saya cerita pada hari ini tuan-tuan, pada raya ni dan raya-raya sampai kita mati pun kita buat benda yang sama. Sebab itu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ni tajuk dia amalan-amalan sunat di pagi raya. Tajuk dia macam biasa tuan, tak ada bombastik kan. Tapi benda ini kalau kita tak buat, kita terlepas dapat ganjaran pahala yang besar pada pagi Syawal tu. Kadang kita terlepas pandang benda itu, kita tak dapat nak ikut, tak melaksanakan apa yang sunnah yang sepatutnya yang kita kerjakan pada pagi Syawal. Kalau kita terlepas, rugilah kita. Tak boleh nak patah balik dah.
dah berlalu dah. Iaitu kita sebut satu persatu dah pada pagi ni, senang kita nak faham. Mungkin ada ambil catatan dan sebagainya. Yang pertama, di antara sunnah Nabi SAW pada pagi Syawal ialah mandi sebelum keluar menunaikan solat hari raya. Kita ni dalam Islam ni, dalam agama dan hukum fiqh ni, dia ada mandi-mandi dan tuan. Ada yang saja-saja mandi, ada ni sahaja aku mandi. Itu beza tu. Ada sesaja yang mandi. Kalau sahaja aku mandi, itu ada hukum, itu terpecah dua. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau sesaja mandi, itulah yang tuan-tuan datang pada pagi ni. Sembahyang subuh kau dah tak mandi lagi kan? Mandi biasanya kan. Nak pergi sembahyang subuh mandi. Nak pergi tarawih sebelum tu lepas maghrib sebagainya, tu pun mandi. Itu harus saja kan. Tak ada nama sunat dah. Tapi ada perbuatan dalam namanya mandi ni, ada yang namanya mandi wajib. Itu kita ma'ruf lah benda tu. Ada namanya mandi-mandi sunat. Tuan-tuan nak pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan mandi dulu, maka disunatkan mandi sunat Jumaat. Sama juga air raya ni, ada mandi sunat air raya. Itu tanya, macam mana niat? Niat saja aku mandi sunat air raya cukup. Tak saja aku mandi sunat air raya Aidilfitri yang penuh lebaran pada tahun ini. Tak payah tuan-tuan. Kita baca saja aku mandi sunat air raya kan Allah Ta'ala. 4 rakaat ikut imam. Tak ada imam, mandi berimam pula. Tak ada tuan-tuan, itu bid'ah nama dia. Jadi mandi sunat ni niat macam biasalah. Nak boleh kalau Arab dia nawaitu ke usolli. Nawaitu ghusla yaumul aid. Boleh juga. Saja aku mandi hari raya. Kalau Jumaat nawaitu ghusla yaumul jumaah. Saja aku mandi sunat. Tak payahlah yaumul jumaah, yaumul aid. Saja aku mandi, niat nak mati saja. Cukup. Sampaikan air kepala tu niat macam kita mandi wajib, sampai air di anggota badan kita terus niat nak mandi apa. Kalau raya saja aku mandi sunat air raya. Cukuplah. Aidilfitri ke Aidil-Adha, itu pun dia nak confuse juga kan. Air raya lah, Adha ke Aidilfitri ke, sama je niat dia. Jadi Imam Malik rahmatullah alaih meriwayatkan, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akan mandi pada hari raya Aidilfitri sebelum beliau keluar ke tempat solat air raya. Maka Al-Imam Nawawi menyebut bahawa para ulama telah bersepakat, jumhur ulama sepakat mereka ini atas sunatnya mandi untuk solat air raya. Walaupun kadang kita dah subuh, pagi subuh raya tu macam ni, subuh ni kan kejap lagi kan balik rumah nak datang balik sembahyang raya kan. Sini ada buat sembahyang raya tak Pak Azmi? Ada kan? Ada solat raya. Tuan-tuan mungkin dah mandi dah. Nak subuh pergi biasa kita mandi lah. Ada ke tak mandi pergi subuh? Mungkin ada kan, tak sempat dan sebagainya. Basuh ambil wuduk sebagainya. Tak kisah, tak ada masalah. Kita dah mandi, kemudian kita nak datang balik air raya ni, nak datang semayang raya tu, boleh mandi sebalik nak ambil sunat tadi ni. Kalau saya sunat sekali, Ustaz, sekali mandi, boleh juga. Macam orang pergi kerja hari Jumaat. Dia pergi pejabat. Jadi daripada office itu kan terus pergi sembahyang Jumaat. Jadi bangun pagi tu sampai pergi kerja tu dia nak mandi, nak sembahyang subuh tu, boleh terus niat mandi sunat hari Jumaat. Nak pergi kerja hari ni kan. Biasa kalau kita pergi office, ada masa nak mandi kat office, tak ada kan. Biasa lepas habis keluar, tengok pukul 12, orang belah keluar dah kan. Jadi nak pergi kerja tu mandi terus niat solat mandi sunat Jumaat. Jadi bila habis kerja waktu tengah hari tu boleh terus pergi solat Jumaat dan dapatlah pahala sunat mandi pada hari Jumaat. Aidil-Adha ni biasanya kalau saya sendirilah, biasa saya mandi balik semula. Bagi dia badan segar sikit kan. Mandi semula nak niat mandi sunat hari raya. Ini kata Imam Nawawi, jumhur ulama menyebutkan sunatnya, ada sunatnya di situ. Itu yang pertama, mandilah. Tak kisah mandi macam mana pun, yang penting niat. Itu yang membezakan mandi biasa, mandi sahaja mandi dengan sahaja aku mandi. Itu yang membezakan dengan niat. Macam orang mandi hada besar, niat saja, dia bukan susah pun. Kalau mandi hada besar susah, mandi hada besar susah pun, susah niatnya. Kuna mengatakan air seluruh anggota badan, 2 ya rukunnya. Dan ketiga boleh tambah menghilangkan suatu benda yang boleh menghalang air. Itu je. Bukan susah pun nak mandi hadas besar kan. Niat kemudian meratakan air bagi semua anggota badan kita ni kena dengan air. Itu saja. Itu yang pertama. Kemudian di antara perkara yang kedua yang sunat kita nak kerjakan, yang kita buat pada hari raya ni, yakni sebelum kita pergi menunaikan solat sunat Aid, solat sunat hari raya, maka disunatkan hari raya puasa raya Aidilfitri, disunatkan kita untuk makan. Untuk makan terlebih dahulu sebelum pergi menunaikan solat hari raya. Sunatnya di situ. Alah Ustaz, pagi ni nak makan apa?
balik nantilah makan. Dia tak ada masalah soal makan tu. Cuma nak dapat fadilah ataupun pahala sunatnya situ. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Imam Bukhari, daripada Anas bin Malik, katanya sesungguhnya Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya Aidil Fitri sehinggalah baginda makan terlebih dahulu beberapa biji tamar dan baginda memakannya dalam jumlah yang ganjil. Hadis Bukhari. Tuan-tuan, raya Nabi makan kurma. Kita ada lontong, kita ada ketupat kan. Cumanya nasihat saya lah, tak payahlah beria sangat nak makan tu. Kadang kita dah biasa bangun subuh, kita sahur tu pukul 4.30, pukul 5 kan. Jadi kadang nak makan balik pukul 7.30, pukul 8 sebelum pergi solat, takut perut meragam. So, kesannya nanti nak semayang kan, mulalah perut memulas lah, apalah, dia terlajak makan kan. Lontong, 4 lontong makan lontong, ada lemang makan lemang, kuih raya pun makan juga. Dia macam dia punya puasa, memanglah puasa, semua orang puasa kan. Dia balun pagi tu kan, dah sekali perut sakit, tak boleh pergi semayang dah. Dah hasil keluar tanda hasil semua sebagainya. Jadi Nabi SAW makan dulu sekadarnya. Boleh tuan-tuan makan lontong ke makan lemang, makanlah sikit. Sebagai nak ikut sebagai mutaba'ah ataupun nak mengikut perbuatan Nabi SAW. Cumanya disebutkan sini je, sekiranya tidak ada tamar, makanlah sesuatu yang harus dimakan. Bolehlah nak makan lemang ke tepat ke, beria nak makan kan. Imam Ibn Hajar Asqalani mengulas berkenaan dengan hadis ini. Kerana apa? Kenapa nak makan dulu pula? Pada pagi Syawal tu sebelum pergi semayang tu makan dulu. Kenapa? Sebab kita tak ada sahur dah pagi tu. Adakah pagi raya tuan-tuan mengenai sahur? Apa hal kan? Mesti tak makan. Sebab kata Imam Ibn Hajar, untuk mengelakkan anggapan adanya tambahan dalam berpuasa. Biar kata hari ni raya, tiba kita tahan nak diri. Tak nak makan. Macam seakan-akan satu ibadat yang lain lah untuk kita ni tak nak jamah makanan. Dan ia juga petunjuk agar kita bersegera mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berpuasa pada hari itu. Hari raya mana boleh puasa, haram. Ada 5 hari kan? 6 hari ke? Yang tak boleh puasa. 2 hari raya yang mutasyrik. Kemudian hari Syak, haram kita berpuasa. Tak boleh puasa. Kau baik macam manalah alim soleh sebagainya, warak, nak puasa kat hari raya, haram hukum dia, tak boleh. 6 hari dalam Islam ni yang tak boleh puasa. Bagaimana keadaan sekalipun. Itu yang pertama. Berbeza dengan solat sunat hari raya Aidiladha. Hari raya Aidiladha sunat pula kita sebelum solat raya jangan jamah apa-apa dulu. Beza kan? Tolong beza kan tu. Kadang-kadang confuse pula. Raya haji, puasa dia tak makan, lepas tu makan. Raya haji pula dia makan dulu, terbalik pula dengan. Tolong dengar betul-betul. Kalau raya puasa sunat makan dulu. Kalau raya haji tidak disunatkan untuk makan dulu. Sunatnya selepas mayang tu pun makan. Adalah hikmah yang sebalik itu. Ulama sebut berkenaan dengan perihal tersebut. Cumanya ni pagi raya, Jumaat hari raya ni, itulah dia keadaan dia. Jamah sikit. Sebagai pertama ikut perintah Allah Ta'ala. Sebagai membuktikan bahawa hari raya ni memang tak boleh tak boleh puasa. Kemudian sebagai mengelakkan macam seakan-akan adanya amalan tambahan pula. Kemudian sebagai mutaba'ah tadilah, ikut Nabi SAW. Kemudian itu yang kedua. Tengok tuan-tuan itu yang kedua. Apa nama itu, mandi. Kemudian kita makan. Kemudian yang seterusnya ialah kita berpakaian baru, berpakaian cantik di pagi hari raya. Pakaian-pakaian baru ni tuan-tuan dah shopping belum ni? Nilai 3 macam ni semalam. Nilai 3. Kan orang cik baju lah, jacket ke apa sebagainya kan. Sesak orang cik baju raya sebab dah 2 tahun tak beraya kan. Tak raya juga tapi tak beria sangat lah raya. Tak boleh nak pergi mana pun. Macam anak saya lah pakai baju raya, tak boleh pergi mana. Dia kata, Abi macam tak raya je. Duduk rumah kan, pakai baju raya tapi tak pergi mana. Duduk rumah macam tak raya, tapi tak payah pakai baju baru kata. Budak-budak kan. Tapi tahun ni bukan dah budak yang over, mak ayah pun terlebih tuan kan. Sebab nak raya tak sabar ni. Jalan pun jam plus. Dah mulai Jumaat dah. Orang kadang ambil half day kerja Jumaat kan, nak balik raya. Sebab tu tengok tuan-tuan ramai ni tak balik raya tak kampung. Ramai pagi ni kan. Jadi daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW mempunyai sehelai jubah yang baginda akan memakainya untuk 2 hari raya dan Jumaat.
Hadis di riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis sahih ni. Nabi SAW dia ada pakaian khusus untuk untuk hari Jumaat, Yaumul Jumaah dan Yaumul Aid, untuk dua hari raya ni. Ada pakaian untuk hari Jumaat, khusus untuk hari Jumaat saja, dan ada pakaian khusus untuk hari raya. Cuba kita buat macam tu tuan-tuan. Macam hari Jumaat, saya selalu sebutlah, kalau Jumaat ni sunatnya memakai pakaian warna putih kan, putih. Carilah tuan-tuan baju Melayu putih ke, jubah putih ke, pakaian warna putih sebagai nak mutabaah ikut Nabi. Nabi ada pakaian khususnya. Kita hari Jumaat memang pakaian kita putih lah. Cuba buat macam tu. Boleh lah tuan nak pakai baju biru ke, hijau ke, merah, kuning ke, purple ke, coklat ke kan, tak kisah. Cuma dapat hari Jumaat tu kita khusus, ada pakaian khusus untuk hari Jumaat. Tapi kalau kita kerja pejabat tu, cuba cari kemeja warna putih kan, budak sekolah pula kan. Baju yang ni sebagai nak ikut dia. Walaupun pakai necktie kan, warna kuning ke biru kan, tapi ada pakaian putih ni. Kalau baju Melayu, jubah putih. Ada kan khusus untuk hari Jumaat ni lah pakaian dia. Sebagai nak ikut Nabi SAW, dapat pahala dari situ kan. Kurang hari raya sama juga. Maka pakai pakaian cantik pada hari raya untuk kaum lelaki. Wanita tak pakai kan juga raya. Pakailah juga raya tu. Cumanya biasanya di antara kadang perempuan ni kadang dia over sikit kan, baju merah terang cahaya kan, Allah merahnya mangah baju dia kan, semua tertumpu kat dia kan. Orang lalu kan, tu imam pun boleh kan, betul orang ke apa ni kan, pakai yang lain macam kan. Maka disebutkan di antaranya, disebutkan hadis Nabi SAW, jangan kamu tegah hamba perempuan dari masjid Allah, tapi hendaklah kaum wanita keluar dalam keadaan meninggalkan wangian. Jangan wangi sangat. Memakai tu sekadar saja. Kalau nak pakai wangian tu nak menghilangkan bau badan, tak ada masalah. Kemudian larangan perempuan untuk tabarruj, berhias berlebih-lebih kan. Dia pergi masjid, macam dia punya perhiasan dengan wow, wangi semacam, turun kereta kita parking sebelah kan, dah bau dah. Kemudian berhias berlebih-lebihan, itu dilarang oleh agama. Jadi kalau kamu perempuan, orang kumpul-kumpul sesama mereka ini nak pakai, itu tak ada masalah. Tapi bila nak pergi ke masjid sebab ada kaum lelaki dan sebagainya, itu adalah jaga sikitlah perihal tersebut. Pemakaian tu jangan kan kita terlebih-lebih pula kan. Cuma tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga perbahasan dengan pakaian ni. Ada juga pandangan kata memakai pakaian baru. Tapi ustaz tak ada baju tahun ni, tak beli baju Melayu, tak ada beli baju raya. Tapi raya tahun lepas ada lagi baju. Tak apa. Baru apa? Baju yang kita simpan lama, pergi basuh elok-elok, gosok elok-elok, pakai. Itu pun baru juga. Baru apa? Baru basuh. Baru. Bukan kita kata subuh ni pakai, semalam dah pakai baju ni, hari raya pakai balik baju yang sama. Maka bolehlah asingkan sesiap ini hari raya ni dia pakaian dia ni. Jangan pakai kain tu juga nak pakai raya tu. Bergulung yang bawah kain tu kan, juga nak dipakai. Kan? Biar dia yang khusus. Walaupun kita mungkin 2-3 hari lepas dia pakai baju ni, tapi nak pakai balik umpamanya macam jubah ke kan. Tapi orang tak pasang jubah putih dia itu, padahal dia pakai. Basuh, gosok elok-elok, kemudian pakai. Biar kita nak ada rasa, ini raya ni pakai untuk raya ni. Itu yang ke berapa tu? Ketiga tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sunat ni. Cek baju raya, semua sebagainya, siapkan kelengkapan anak-anak biar masing-masing memakai pakaian yang baru kan. Saya lalu semalam tuan-tuan kampung dan nampak bersidai-sidai dah baju raya berbasuh, selondon je kan. Baju raya lepas ni. Pakai untuk satu keluarga dan sebagainya. Kemudian di antara sunat yang lain ialah bertakbir pada hari raya. Sini ada ke Abang Azmi takbir rumah ke rumah, ada buat ke? Ada buat, alhamdulillah. Masjid kami pun buat juga dengannya. Jadi request lah, mohon buat isi borang ke, beritahu kat tuan pengusi ke, rumah siapa yang nombor 1, rumah siapa nombor 2 sebagainya, susun. Kalau terlalu ramai sangat pecah, buat grup, 2 grup. Kau tak dapat kedua tuan, serak pagi tu, dapat imam pula dia seorang tekong dia takbir raya, serak imam pagi tu. Susah juga begitu. Biasanya kami kadang gila-gila kan, saya kadang imam, kadang suruh orang siapa yang boleh takbir tu, boleh lah, siapa-siapa yang lead kan, tak ada masalah. Kalau ramai, pecahkan pada kumpulan. Ini sebenarnya untuk mengeratkan satu rahim. Tak ada zaman Nabi takbir semua orang pergi semua malam raya, tak ada tuan-tuan. Cuma sebagai untuk erat satu rahim. Tambahan pula kita berapa tahun ni tak beraya macam tu. Amalan tu tinggal tradisi sebenarnya, amalan yang baik sekira. Bertakbir, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi bertakbir
daripada rumah-rumah. Satu amalan yang baik lah kan, yang boleh kita lakukan sebagai untuk mengeratkan silaturahim. Takbir raya adalah termasuk sunnah yang agung. Berdasarkan yang Quran yang ayat yang sebut tadi, daripada Walid bin Muslim, aku bertanya kepada Al-Auza'i dan Imam Malik bin Anas tentang menzahirkan, makna kita baca takbir pada dua hari raya. Kata mereka berdua, okey, dia kata ya adalah Abdullah bin Umar menzahirkan takbir pada hari raya Idul Fitri sehinggalah imam keluar untuk menunaikan solat hari raya. Jadi solat hari raya Idul Fitri ni masa untuk takbirnya bermula pada malam raya tu lah, maghrib tu. Biasa lepas maghrib tu kan TV pun keluar lah kan, solat takbir raya, Zab keluar daripada ni, tengok menteri-menteri pun takbir raya kan. Yang ni kabinet pun takbir macam lah, banyak kumpulan guru-guru yang tahu, artis-artis. Kalau tuan-tuan nak buat rakaman, buat dengan takbir raya, buat rakaman, masuklah YouTube tuan-tuan kan, ataupun buat record kemudian masuk dalam grup. Tengok ini video apa ni, ubah takbir raya, JK pengurusi ada, tuan imam kita ada, barisan pada sahabat-sahabat kita kat taman kan. Yang balik kampung tengok, wih takbir raya rupanya surah Abbas, ada pengurusi, ada apa semua sebagainya kan. Takbir raya lah, yang ucapan raya lah, dengan ucapan selamat hari raya, bye bye. Tanya macam tu tuan-tuan kan, macam tuan-tuan di perantauan sangat lah kan, duduk di Abbas, surah Abbas saja. Taib. Waktu takbir raya sebut tadilah pada malam raya, dan itu setelah tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan sehingga imam nak masuk solat raya. Habis solat raya dah tak ada takbir raya lagi dah. Solat raya Idul Fitri lah kan. Kadang imam tersasul tuan-tuan. Imam dia tersasul, semangatnya pasal dah 2 tahun tak beraya. Dia 2 tahun pun tak takbir kat surau. Lepas habis sembahyang raya, Assalamualaikum semua, Allahu Akbar, Allah, lupa. Bisik kat imam, mam lupa kau. Kerana semangat tuan-tuan kan, maka tidak sunatkan di situ. Habis sembahyang raya tak ada. Berbeza dengan hari raya Aidil Adha. Aidil Adha disunat kita bertakbir bermula bila? Bukan bermula pada malam Aidil Adha, tidak. Bermula waktu bila? Pada Yaumul Arafah, subuh. Subuh pagi Arafah 9 Zulhijjah. Kata esok raya Aidil Adha, hari ni 9 Zulhijjah, maka lepas solat subuh tu sunat kita bertakbir, dah mula dah. Kita ingat malam raya, tidak tuan-tuan. Itu kadang kita terlepas pandang. Kita mula takbir bila? Kita takbir lah malam raya, esok nak raya Aidil Adha, malam tu pun takbir. Kita terikut pula dengan raya Aidil Fitri. Kurang tepat begitu. Bukanlah kitab Matla'ul Badrin ke sebagainya, dia sebut begitu berkenaan dengan perihal tersebut. 9 Zulhijjah subuh tu buat. Cumanya tuan-tuan, kita dah tinggal benda tu sebenarnya. Jadi orang jadi macam benda pelik. Padahal itulah yang disaran oleh agama, disaran oleh sunnah. Tapi kita jarang buat. Bila kita buat orang pelik, weh belum raya lah, maghrib kan boleh takbir. Dia tak tahu, dia tak mengaji, dia tak jumpa kitab tu kan. Bahkan bila kita nak mulakan balik, sesebut kat masjid ni, nanti kata, nanti orang kata pula, bukan orang kata kan, kita fikir Allah Ta'ala kata kan, suruh takbir lah. Cumanya mungkin belum ada lagi yang kata, saya tak faham kenapa benda ni macam ditinggalkan pula. Padahal ni ada sunat di situ, dan kita fiqh disebut berkenaan dengan perihal tersebut. Bolehlah mula bincang-bincang kan, tak adalah rasa kejanggalan kita nak buat raya Aidil Adha nanti pagi subuh 9 Zulhijjah boleh takbir. Takbir lah kan. Kemudian bawa sampai Yaumut Tasyrik, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah sampai waktu asar kan. Masuk maghrib tu dah tak boleh takbir dah, habis dah. Dah habis dah Yaumut Tasyrik. Tu masa dia. Ada takbir musar, takbir muqayyad, panjang cerita tuan berkenaan dengan tu. Macam takbir mengiringi solat waktu. Kalau hari Aidil Adha, maka kalau lepas imam semayang masih lagi berada di Yaumut Tasyrik, maka bila kita buat solat, lepas habis solat raya, solat fardu, terus takbir raya, mengiringi solat fardu kan. Lepas habis takbir sembahyang asar, nanti lepas habis sembahyang asar takbir lagi, maghrib takbir, isyak takbir, subuh takbir, selagi mana berada pada Yaumut Tasyrik. Takbirlah. Kena orang korban sembelih lembu, raya kedua kan. Bila sembelih lembu kita pun takbir, Allahu Akbar, Allah. Takbirlah. Ni sonyap tengok sembelih lembu kan. Darah. Orang suruh takbir, dia lekong dengan darah ataupun rekod. Jangan tuan-tuan kita kadang meninggalkan tu benda yang sepatutnya kita boleh buat lah. Kemudian lafaz takbir raya.
dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan sanad sahih daripada Ibnu Mas'ud yang bertakbir pada yaumut tasyrik dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dalam Al-Mahamili meriwayatkan dengan sanad yang sahih juga, ada takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Kata ulama ada keluasan dalam soal takbir ni, kita boleh tambah-tambah lah apa-apa kita nak takbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Boleh ya? Biasa kita buat dekat di masjid-masjid surau-surau, di rumah dan sebagainya. Takbir. Kita baca sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Baca. Yang baca tuan-tuan kena betul-betul lah baca. Kadang jangan baca bawah dah, atas dah, kanan dah, kiri dah, semua dah. Dia pun dah keliru tuan. Sama dengan macam ni, sebaiklah ada banting ni tuan. Kita baca selawat tu kan. Kerana tu sesasul baca tu dia sebab nak cepat, tak nak cepat balik tarawih ke nak cepat nak more ke. Kerana baca subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu, wa la yamutu ka putu-putu begini. Ada tuan. Sebab nak cepat kan, apa dah putu mayam ke apa. Mutu semua keluar. Jadi baca tu biarlah betul. Lagu tak ada pun tak apa kan. Penting sebutan kita membesarkan Allah. Sama macam azan, biar betul sebutan dan sebagainya. Kalau tak lancar tu, bawa buku, nota apa ataupun dia punya apa teks tu raya kan, photostat ke, biar ramai baca. Nanti takbir raya nanti kat surau nanti ni. Biar ramai orang boleh takbir. Mic tu baru wire tu bagi panjang sikit biar sampai ke belakang orang boleh jadi tekong tu takbir raya. Bagi peluang nanti balik imam bila siap imam dia je nak takbir. Bagilah orang lain pun dah takbir dah berkobar-kobar ni, dah photostat dah ni. Tak sampai mic pun. Kadang ni tuan, di kampung saya lah, kadang mic tak sampai kat dia. Lepas orang tu habis, dia terus Allahu Akbar. Orang bagi mic. Dia kan dia je kan. Aku nak takbir juga, dah praktis ni. Kat rumah ni. Bagilah panjangkan wire mic tu. Ada wire panjang kan. Biar sampai tu 3 soft ada orang tu nak baca. Dia tak awal sikitlah, lepas subuh tu balik rumah lebih kurang makan mandi semua siap-siap, datang awal takbir. Tak ada orang pun. On lah mic tu kan. Kunci pula tak bawa. Pengusi pegang kan. Biar jangan bagi orang lain. Kan rosakkan solat sana solat sini kan. Bagilah siapkan mic tu sini Datang orang kita punya petugas ke JK siap sebagainya. Onkan mic tu kan. Dia seorang lah mula. Semangat tuan. Takut tak balik subuh, tak balik lepas subuh tak balik. Nak takbir. Baliklah rumah dulu. Makan ni semua sebagainya kan. Pakai juga ya. Datang takbir. Bagi sini. Kau dapat elok ada pula teks dia kat sini kan. Banting pula takbir raya. Lagi cantik. Tak sempat photostat dah tutup. Kedai photostat tutup dah. Buat tuan. Dapat orang boleh tengok kan. Ataupun ada slide apa dekat TV ni kan. Keluar takbir raya. Kata boleh tengok. Boleh nampak sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Biar masing-masing boleh ada peluang untuk nak takbir raya. Kadang orang tu kadang dia nak tunjuk dia punya tu kan. Dia punya reti dia tu. Sama-sama lah tuan. Saya selalu sebut biar panjang sikit mic tu biar masing-masing boleh dapat. Ini tu imam dia yang dia conquer kan. Mic tu dapat mic memang tak boleh tak lepas kat orang lain kan. Berebut pula. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala? Dah tak kira dah nombor berapa dah ni. Okey. Di antara hari raya ni ialah kita mengucapkan ucapan pada hari raya. Di antara yang biasa diucapkan dalam Muslim, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Taala menerima amalan dari kami dan anda semua. Bahasa macam tu lah. Tapi kita Melayu-Melayu tidak macam tu lah. Bila jumpa kita sebut apa? Sembahyang raya Mak Batin kosong tu je lah kan. Cina lah kan. Kosong kata dia kan. Kita sembahyang raya Mak Batin biasa sebut macam tu lah. Yang elok, yang paling afdalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Taala menerima segala amalan kami, amalan kita semua pada raya. Amalan waktu bila ni? Amalan apa? Bulan Ramadan itu. Semoga Allah Taala terima. Pada pagi raya kita sebut ucapan, semoga Allah Taala terima amalan itu. Amalan apa yang bulan Ramadan itu yang kita buat? Duk kita baca tadarusnya, duk kita tarawihnya, kita apa lagi bersedekahnya dan sebagainya, qiyamnya.
sebut macam tu. Tapi ucapan sembahyang raya mak jabatan tu bagus juga, tak ada masalah sebenarnya. Kalau dapat tambahan taqabbalallahu minna wa minkum, ataupun Aidul Mubarak, ataupun kullu am wa antum bi khair. Besok orang bagi message kan, sembahyang raya semua, bawah sikit tulis kullu am wa antum bi khair. Boleh je, tak ada masalah. Apa-apa ucapan boleh disebutkan. Dan inilah, ni doa sebenarnya. Moga Allah Taala terima amalan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, daripada kami dan pada kamu semua. Jubair bin Nufair berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu sama mereka pada hari raya, mereka mengucapkan taqabbal minna wa minkum, ataupun taqabbalallahu minna wa minkum, dalam kitab Fathul Bari dari isnad yang hasan, yang baik. Antara ucapan yang sebut tadi wa kullu am wa antum bi khair, boleh, tak ada masalah. Kemudian di antara sunat-sunat hari raya, dah situ dah mandi, makan, pakai pakaian baju baru, kita bertakbir, kita ucapkan selamat hari raya, kullu am wa antum bi khair, ataupun taqabbalallahu minna wa minkum. Di antara perkara sunat yang kita boleh lakukan pada hari raya ialah kita keluar ke tempat solat melalui jalan lain dan balik jalan lain. Masalah ustaz, saya punya jalan lorong saya itulah jalan satu-satunya nak pergi surau. Mana jalan mana lagi nak ikut kan? Tapi taman ni banyak jalan tuan-tuan. Cuba pergi jalan lain, balik jalan lain. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya, adalah Nabi SAW pada hari raya baginda membezakan jalan pergi dan balik daripada solat hari raya. Saya memang dah lama dah benda tuan. Kalau segi masjid selalu laluan bawah. Rumah saya tu, saya masuk ke dalam sikit dalam kampung kan, jalan kecil sikit rumah saya tu. Itu orang tak pernah jumpa mana rumah ustaz dekat Melonggeng tu kan. Kat bawah. Bila balik selalu jalan atas. Nak ambilkan fadilat, nak ambilkan kelebih sebagai mutabaah Nabi ni. Buat macam tu tuan. Pergi ikut jalan ni, balik ikut lorong sini sebagainya. Buat macam tu. Tak payahlah jauh sangat pergi Beroga le pusing, tak payah macam tu kan. Dekat kat sinilah. Dikatakan terdapat beberapa hikmah daripada perbuatan ini. Apa hikmahnya? Yang pertama, semoga dua jalan yang berbeza tersebut menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Ini kerana bumi akan membicarakan pada hari kiamat apa yang dilakukan di atasnya dari perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang jahat. Bumi esok pun jadi saksi juga, menyaksikan. Menjadi saksi di akhirat besok, ya ni dah orang dia nak pergi masjid ni. Bumi yang ni, laluan ni, mereka ni menjadi saksi. Kemudian laluan lain pun menjadi saksi juga. Sebab tu kita macam sembahyang sunat ya. Bila kita sembahyang sunat tu, maka lepas habis sembahyang fardu nak sunat, maka sunat eloknya kita ni boleh juga nak sembahyang tempat yang sama, boleh juga. Cumanya kita kadang pergi alih sikit tempat lain, ataupun pergi kat belakang pergi sembahyang sunat. Sebab apa? Memperbanyakkan tempat sujud. Sebab apa? Tempat sujud itu akan menjadi saksi besok. Itu sebenarnya kelebihannya. Bukan saja kenapa kau nak alih semua, boring lah duduk sini. Bukan soal itu. Tapi soalnya kita biar ada banyak tempat sujud, lagi banyak tempat sujud tu akan menjadi saksi kita di hari akhirat nanti. Itu kadang orang lepas sembahyang fardu tu sembahyang sunat pergi sembahyang tempat lain kan. Itu sebenarnya. Boleh kadang sesak kalau hari Jumaat kan, nak sembahyang tempat lain. Buat apa? Kita dah duduk saf depan dah. Sembahyanglah situ. Kadang orang dia alihkan sikit kan. Barang sekaki macam tu kan, nak sembahyang, nak bagi banyak tempat sujud menjadi saksi di sisi Allah Taala besok. Baik, itu yang pertama. Kemudian untuk menzahirkan syiar-syiar Islam, tunjukkan kita ni beraya. Seronok pakai baju Melayu, pakai samping dia elok kan. Kita jumpa kadang kita lalu depan rumah orang budak keluar rumah, Assalamualaikum, beraya. Turun cermin kereta kan, tak bukan aircon, turun cermin lama-lama, Assalamualaikum, sembahyang. Ya, sembahyang. Kat situ tu nampak syiar berbondong orang keluar sebagainya. Nampak dah suasana macam tu. Kemudian untuk mengambil tahu keperluan orang-orang yang memerlukan sebarang bantuan atau untuk menziarahi sanak saudara dan hubungan silaturahim. Kita biasa sembahyang awal lah pasengah, tak sempatlah kita nak berjalan raya dulu kan, pakai kuih raya, pakai ketupat mah orang, lain kali terlepas pula. Cuma tuan-tuan, kena pastikan kadang orang tersilap dia. Ya sembahyang raya ni setahun 2 kali je. Kadang kadang tu yang beria je kan. Subuh tu adalah 2-3 saf, raya penuh pergi keluar. Padahal yang lebih tuntut sembahyang berjemaah tu subuh tu. Sembahyang raya ni sunat je. Sembahyang raya subuh terlepas tak apa tuan, tapi sembahyang raya jangan terlepas. Cuma dia punya pemikiran yang patutnya sembahyang subuh fardu. Sembahyang fardu subuh berjemaah sepatutnya lebih ramai daripada sunat tu. Sembahyang sunat je. Ni fardu tu lebih dituntut.
beritahu AJK pengurusi umumkan pukul berapa sembahyang raya. Masuk dalam WhatsApp group. Kadang orang terlepas pandang kan. Tak apa, pukul 8.30, 9 macam tu kot. Takut dia terlepas tuan. Dia sampai tengok orang dah habis dan sebagainya. Ada juga orang tuan-tuan, dia tersilap dia kan. Cepat siap bang, kan terlepas sembahyang raya. Relax lah, bukan jauh pada surau pun. Dia sampai tengok orang baca khutbah. Kata tengok. Baru baca khutbah. Baru baca khutbah. Kan kita sembahyang raya kan. Sembahyang dulu baru khutbah. Sembahyang dulu baru khutbah. Dia ingat macam sembahyang Jumaat, sempat lagi. Lepas habis sembahyang khutbah Jumaat, subuh raya, orang semua balik. Apa sembahyang raya ni? Padahal orang dah sudah sembahyang. Dia ingat macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu sembahyang khutbah dulu. Didahului syarat dia didahului dengan 2 khutbah. Syarat sah solat Jumaat mesti 2 khutbah dulu. Baru sembahyang. Raya lain. Raya kena sembahyang dulu, baru baca khutbah, terbalik. Yang kawan ni jenis yang sembahyang 2 waktu tu, 2 kali je setahun. Raya haji, raya puasa. Dia datang tengok, tengok tak percaya. Kan tengah baca khutbah, bini dia moncong kan. Ya bini dia cikgu kafar. Tak ada. Gogor tuan-tuan. Kan ada marahlah cikgu kafar sini kan. Dia kata, abang ni orang dah habis sembahyang. Habis apa buku khutbah kata dia. Terang kau tak kisah sembahyang Jumaat kata. Kau tak kisah sembahyang Jumaat kata. Yang cikgu kafar tu moncong lah dia sebab dia tahu. Dia ajar anak murid dia solat raya kata kan. Kemudian solat raya. Sebut tadi lah. Solat raya kita sebut tadi. Ada sebut hukum sunat muakkad, ada kata fardu kifayah, ada sebut banyaklah hukum, ada kata fardu ain dan sebagainya. Bagi bangsa-bangsa yang mazhab kata kena sembahyang. Bahkan boleh didirikan secara seorang pun tak ada masalah. Kita duduk di pantauan ke, tiba kita pada pagi tu kita bekerja lah pada pagi raya kan. Terpaksa pula bekerja pada pagi raya tu. Kalau orang tak ada, orang semua kawan-kawan semua dah ni, dia tahun lepas kita ambil raya, tahun ni kita pula punya turn bekerja pula kan. Jadi ada kesempatan nak sembahyang raya, sembahyanglah kau faham pasal dah sembahyang sunat raya seseorang. Khutbah, tak payahlah khutbah kau seseorang. Dia nak khutbah, fikir khutbah dia kan. Khutbah. Buat apa kau kerja? Mana baca khutbah kan? Tak payahlah seseorang baca khutbah buat apa. Sembahyanglah raya. Seseorang pun tak ada masalah. Sembahyang dengan dituntut, sembahyang berjemaah tu lebih lagi lah. Kemudian solat raya tidak perlu dilakukan azan. Jangan tersilap pula ada pergi azan pula. Kerana dia tersilap kan. Tak mesti nak azan ke? Tu imam pun tak tahu ada kot. Imam pun confused kan. Tak ada azan dah. Tak ada azan. Dan iqamah ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Rakaat pertama tu tidak termasuk takbiratul ihram lah. Kadang biasa tuan-tuan yang berlaku, kita ni habis pukul apa ni? Ahad yang cuti kan. Imam terlupa untuk takbir. Biasanya takbir pertama tu settle. Rakaat pertama tu 7 kali dia ingat, masih ingat lagi kan. Allahu akbar. Tidak termasuk takbiratul ihram ya. Allahu akbar takbiratul ihram tu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Sampai habis tu Allahu akbar bertasbih subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar sampai 7 kali. Lepas habis kali ke-7 tu Allahu akbar terus baca Fatihah. Surah, pilihan surah tak ada masalah. Biasanya ialah ada surah Sabih isma rabbikal a'la, surah A'la. Kemudian rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, hal ata ka hadisul ghasyiyah. Itu biasalah. Nak baca surah lain pun tak ada masalah. Gugup pula lagi tu kan, kalau jadi imam pula qul ya baca dengan Allah, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah baca apa surah pun tak ada masalah. Biasa kan dia terlupa waktu bila? Waktu rakaat yang kedua tu. Dia bangkit kan Allahu akbar terus bismillahirrahmanirrahim. Dia lupung ke takbir. Tapi tuan-tuan tak payahlah subhanallah, tak payah. Sebab takbir itu sunat dia. Subhanallah, Imam Maliki Yaumiddin. Subhanallah, batal kata dia. Tuan-tuan, ini berlaku ni. Bukan surau kan, bukan surau, masjid. Imam tu terlupa takbir yang kedua tu, takbir yang 5 kali tu, terlupa dia. Turun Fatihah. Imam pun sesejuk kat tangan ni kan. Macam imam jemputan katanya. Berlaku tuan. Dan kawasan Lengging juga. Alah, masjid saya pun berlaku juga. Kerana terlupa. Tapi kita relax lah. Orang komplain WhatsApp pun. Apa tak ada takbir ni? Yang kat belakang tu tidur kata. Yang belakang tu aku kata.
Dia kata, tidur ke? Saya kata, bila dia dah masuk fardu, dia semayang dah masuk rukun yang wajib Fatihah tu, tak payah lagi nak patah-patah balik pada sunat. Dia kata, oh ni sudah tanya Jabatan Mufti, sampai tanya Jabatan Mufti. Saya kata, semayang raya ni sunat je, tak semayang pun tak apa. Dia risau dia pasal yelah, Tuan Mufti kata, cuma tak dapat fadilah takbir. Semayang sah tak? Saya kata, semayang sah tak? Semayang sah. Tu apa? Dia nak juga kan. Jadi kaki komplain ni, terlebih sikit cari apa salah imam ni, apa salah. Jadi macam tu tuan. Tak boleh nak ni. Terlupa tuan. Tuan-tuan, terlupa ni kita boleh tahan, boleh kita kontrol ke? Tak boleh tuan. Lupa habis tuan. Alam tarakai lupa tuan. Berpuluh tahun jadi imam, alam tarakai, lupa alam tarakai. Bila lupa tu jam terus tuan. Bukan kira siapa. Kau hafiz ke, kau habis ke, tak kisah. Memang bila lupa tu hilang terus kan. Berlaku masjid, berlaku. Tapi kita orang tak ambil pusing lah benda tu, macam ala sunat, tak masalah. Terlupa, terus baca Fatihah kan. Teruskan dah. Hanya ambil patah balik pula, waladhdallin amin, Allahu akbar, Allahu akbar. Harus memang ada rukuk, ada sujud. Kena pastikan imam kena relax lah pagi tu. Relax sikit. Dan kita tak payah menggatal mulut kata subhanallah, subhanallah. Yang ada masjid tu batal kata dia. Oh imam ni. Kau lah tak mengaji. Itu masalahnya. Baik. Semayang raya. Apa lagi? Berkenaan beratus takbir semua dah settle kan? Fahamlah tu. Tu imam pun ready dah. Buka kafiat semayang raya. Siapa jadi imam ni kan tahun ni kan? Saya tak nampak imam ni balik kampung. Apa semua semayang kan? Takbir 7 kali. Semua okey 5 kali. Tengoklah sebagainya tasbihnya. Yang terbaiknya sebelum solat raya tu imam ni ataupun siapalah maklumkan berkenaan kaifiat. Kaifiat semayang raya. Pertama takbir 7 kali. Di selagi takbir tu ada baca tasbih, bunyinya subhanallah, alhamdulillah. Rakaat kedua bangkit nanti kita baca takbir lagi 5 kali lagi. Sebutlah macam tu, biasa sebut itu lafaz niat. Usolli sunata idul fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ajarlah buat benda yang jarang-jarang dibuat, setahun 2 kali saja. Jadi dia ajar, disebut diulang, ataunya diberi peringatan lah. Refresh balik ingatan kita. Kemudian dilakukan solat raya terlebih dahulu di khutbah, sebut tadi dah. Aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat raya sebelum berkhutbah. Kemudian mereka Nabi berkhutbah, menyegerakan solat raya dan tidak memanjangkannya. Disunatkan menyegerakan solat raya selepas terbitnya matahari, selepas waktu tahrimus salah, selepas waktu larangan. Dalam pukul 8, 8.30 terbaiklah tu. Sini bang Azmi sembahyang pukul apa? 8.30. Terbaik. Kadang kalau masjid saya tu nak buat tahlil lah pula lepas sembahyang raya tu. Nak baca nama tu sekian tebalnya selain nama. Ni tu nama-nama. Nak baca juga, nak dibaca tuan. Saya kata ini selain nama yang untuk buat tahlil arwah. Cukuplah kalau saya buat macam tu je. Orang komplain, dia tu tak disebut nama-nama arwah, dia nak sebut kat nama mak dia. Sebutlah tuan. Tu letih kan siarkan air kan. Satu-satu nama. Satu borang ada 10 ruang kosong kan, 10 isi. Satu borang. Ada masjid tu ada 1000 borang. Satu nama tu, satu form tu ada 10 nama boleh diisi. Diisi 10 nama, borang ada 1000. Kata budak sekarang, kau rasa? Kan? Tak jenuh tu imam tu tekuk orang, servis bertukar tangan. Imam dua lah baca nama. Jenuh. Kadang orang tanpa di dinding pernyataan ni nama-nama arwah akan dibacakan untuk lepas. Biasa lepas sembahyang raya ada bacaan tahlil biasa. Kampung-kampung biasa buat macam itulah. Tak ada masalah tuan kan. Sebab nak berkumpul tu. Kemudian Nabi tidak menyegerakan solat terbitnya matahari waktu larangan. Waktu larang maknanya lepas solat subuh lah. Lepas solat subuh kita dah halang tahun ni dah ramai ni tak payah balik lah. Kita sembahyang raya je lah kata dia. Lepas habis sembahyang fardu subuh tu sembahyang raya. Tak boleh, itu tahrim musalah, waktu ni larang. Tak boleh. Tunggu lepas masuk waktu duha tu boleh kita buat. 8.30 dah masuk duha dah. Duha ni setengah jam ataupun 28 minit selepas syuruk. Selepas syuruk 7.3 minit, makanya pukul 7.34 dah boleh dah solat. Solat apa? Solat duha. Maknanya tu dah boleh solat raya lah. Tapi 7.30 awal sangat orang nak balik nak siap sebagainya. Samping pun kosong kan Azmi? 7.30 sembahyang raya orang samping pun kosong kan. Tunggu dulu pengusi gosok samping dulu. 8.30 boleh sembahyang kan. Baik. Kemudian di antara sunat yang lain ialah keluar dengan berjalan kaki ke tempat solat. Kalau boleh lah. Berjalan kaki. Kalau rumah berdekat-dekatan sebelah ni jalan kaki lah. Saya mengada buat kereta pula kan. Kereta baru kata kan. Yalah tahu kereta baru tu.
Dia nak beraya lah, kereta raya, baju raya, sofa raya, almari raya, semua ada. Furniture semua kat luar rumah semua tukar, semua brand raya-raya macam kan. Jalan kaki, sunat jalan kaki. Sebab nampakkan syiar tu berbondong-bondong orang lagi masjid kan. Pergi surau nak menjalankan solat raya dengan bersampingnya, dengan apa sebagainya. Sangat cantik macam tu. Okey, kata Ibnu Umar, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat solat hari raya dengan berjalan, dan baginda pulang dari juga dengan keadaan berjalan. Kata Ibnu Munzir, orang yang berjalan kaki ke hari raya ni, tempat solat raya, adalah lebih baik dan lebih hampir kepada maksud tawaduk, dan tidak mengapa bagi siapa yang berkenderaan. Tak apa naik kenderaan. Bagi yang uzur atau rumah jauh daripada musalla ataupun masjid, tidak mengapa naik kenderaan. Naiklah, jauh sudah berpuluh-puluh tuan. Kain samping tu mula dia elok dekat pinggang dah. Lagi sanggup sarung kat atas. Dah berpeluh pula jalan, pernah susah lah pergerakan tu kan. Jauh pula, tak payahlah. Berpandai tengok dah. Kalau lorong-lorong ni mungkin boleh kan. Jalan kaki, jalan kaki kan. Parking pun tak sesak. Kita mudahkan urusan orang lain yang jauh senang nak parking kereta. Tu cara dia kan. Kalau kita ramai ada anak kecil susah jalan kaki, budak-budak letih. Lain cerita lah. Tengoklah keadaan kesesuaian. Eloknya berjalan kaki kan. Sebagai mutaba'ah. Kemudian seterusnya wanita yang uzur juga boleh keluar untuk menyaksikan solat raya. Sebab Nabi SAW solat di padang. Di padang kan. Jadi bila solat di padang tu, mana orang boleh datang lah. Surau boleh datang. Yang tak bolehnya masjid kan. Kalau di luar masjid boleh. Sebagai menunjukkan syiar kita adil. Paling tidak untuk mendengar khutbah. Khutbah pada Nabi. Wanita uzur pun Nabi galakkan untuk datang. Dia solat di padang. Macam surau ni boleh juga wanita uzur. Tapi duduklah luar sana, ada ruang-ruang sebagainya. Dia pakailah pakaian yang juga raya tu biasa. Aku nak duduk, lepas tu mungkin di situ mungkin waktu ini dah nak jumpa kan jiran-jiran tetangga dan sebagainya. Kata Ibnu Atiyah, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, katanya kami suruh oleh Nabi untuk mengeluarkan mereka, yakni semua wanita pada raya Aidilfitri dan Aidil-Adha, wanita yang baru balik atau hampir balik, wanita haid, anak dara, adapun wanita haid diasingkan daripada tempat sembahyang. Kemudian yang terakhir saya kira zakat fitrah. Jangan lupa tuan-tuan, Nabi SAW menyuruh membayar zakat fitrah sebelum solat hari raya. Harus mengeluarkannya sehari ataupun 2 hari lebih awal. Imam Bukhari meriwayatkan ada mereka yang sahabat Nabi mengeluarkan zakat fitrah sebelum hari raya sehari ataupun 2 hari. Memang ada waktu yang afdalnya sebelum solat raya. Cuma tuan-tuan, jadi kelang kabut sikit lah. Kita nak sembahyang raya tu, imam nak takbir, kita nak pergi sibuk bayar zakat. Oh, imam nak zakat. Kita nak sembahyang raya dah ni. Dia sibuk beratur panjang lagi sembahyang zakat fitrah. Allahu Akbar. Sebab tu kami tutup akaunten tuan. Last malam raya. Itu yang pernah datang tuan-tuan. Ambil 3 orang kalau Masjid Lengging tu. Termasuk Bilal lah, saya dan imam satu. Pukul 5 pagi. 5 pagi hari raya tu. Assalamualaikum. Siapa ni? Kita nak bangun nak pergi sembahyang subuh kan. Mam ada kata jumpa Bilal nak bayar zakat fitrah lah. Malam pagi pukul 5 pagi. Nak zakat fitrah. La ilaha illallah. Punyalah banyak masa Allah Taala bagi masa sebulan tu kan. Kenapa tak dibayar? Waktu tu jugalah nak bayar sibuk. Nak cari waktu afdal pun berpadanan jugalah. Nak sembahyang raya sibuk dah imam. Bila sembahyang imam dah pukul 8 lebih ni, orang ramai dia nak beratur bayar zakat fitrah. Janganlah macam tu tuan-tuan kan. Awal-awal. Lepas tidak malam raya kan. Pegang tuan imam, tiap-tiap imam nak bayar fitrah ni. Ataupun sekarang ni boleh online. Tak masalah. Zakat dan pergi tu boleh baca zakat tu. Zakat ni yang penting niat sajalah, niat. Tak ada akad, tak salam, tak apa pun tak apa. Yang penting niat. Akad ada baca lah. Ini zakat fitrah, nilai beras sebagainya. Boleh. Kemudian terus transfer. Banking, online banking kan. Senang, cara yang mudah sekarang ni. Sebab tu saya rasa mungkin orang dah prefer kepada online banking ni. Sekarang ni dia punya kehadiran kurang lah. Saya resit banyak lagi tu. Resit dia banyak lagi. Tapi orang mungkin secara online lebih mudah lah nak keluar leceh dan sebagainya. Mungkinlah saya rasa sebab sekarang dah ada secara online lagi senang. Ada orang prefer pada nak resit sebagainya, nak putih ada resit. Baik, itu yang terakhir lah pada pagi ni. Dan sebagai tambahannya, pada hari raya ni pergaulan ataupun disebut sebagai ikhtilat. Jaga tuan-tuan ya. Tambah hari raya ni besok asal raya semua nak disalamnya orang. Salam belaka kan. Tahu masalah lah itu Pak Sara kau punya ni. Pak Long salam. Padahal dia Pak Long bukan adik-beradik dengan mak dia ke, dengan ayah dia, tidak. Dia ni orang yang mendatang ni. Pak Long, salam Pak Long. Mak Long tu adik-beradik dengan mak kita atau adik-beradik dengan ayah kita. Yang Pak Long tu orang luar. Dia tak, anak buah ni tak disalam.
Dia salam lah. Pak Long, Pak Ngah semua kan. Bagi perempuan lah. Ni Mak Ngah ni suami dia adik-beradik dengan ayah kita. Jadi Mak Ngah ni tak boleh salam. Ni salam anak buah. Memang anak buah. Tapi kita ni mendatang dalam family tu kan. Bukan adik-beradik dengan kaitan dengan sebagai anak, dia adik-beradik dengan mak ayah kita. Tidak, dia tu bukan adik-beradik mak ayah kita. Dia sebab dia bernikah, berkahwin. Itu kena faham tuan-tuan. Ni salam raya. Bayang tuan-tuan, kita bulan Ramadan dah, kita banyak ibadat sebagainya, kita leburkan kita punya pahala-pahala tu bila pagi raya, salam pula dengan bukan mahram kita. Wa'izbillah, mesti jaga ni pergaulan irtidat. Kadang dah tak jumpa tuan-tuan, bertepuk tampar tu. Allah lama tak jumpa ni Abang Man, dia tampar Abang Man dengan orang rumah dia tengok jangan geram. Jangan tu, walaupun dah lama tak jumpa tuan, jaga irtidat pergaulan. Kita beramal ibadat ni dalam sebulan Ramadan ni jangan dileburkan pada pagi raya. Langgar hukum hakam semua. Pergi raya jalan santak tuan, Zuhur pun lambat, pukul 4:20. Zuhur pun sampai kadang terlepas nak semayang. Susah nak singgah nak semayang, nak itu semua, make up je saya. Jaga tuan-tuan ya. Kita nak beraya, rayalah. Solat jaga. Nak pergi berziarah sebagainya jaga. Kena ada masa. Banyak lagi tuan-tuan nak cerita adab berziarah. Boleh cerita lagi adab ziarah hari raya, boleh cerita lagi. Ni semua hari pagi raya. Pagi raya ni. Boleh cerita adab berziarah hari raya. Apa amalan yang sepatutnya buat. Bagi nak ziarah ni waktu yang mana yang sesuai nak berziarah. Panjang cerita tuan-tuan. Itu kan tambah kuliah duha pula tuan-tuan. Cukuplah ni. Cukuplah subuh. Jadi wallahu a'lam. Jadi kesempatan ini tuan-tuan, saya menyusun jari yang 10. Mohon kemaafan daripada tuan-tuan jika sepanjang saya berkuliah di sini mungkin ada mengguris perkataan yang tergurisnya hati tuan-tuan yang suci bersih tu. Perkataan saya mungkin ada terlebih terlajak dan sebagainya. Saya mohon maaf, dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ifta'alna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa yuzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Dan selamat kembali ke BTS. Saya seluruh jemaah mengucapkan selamat hari kepada Ustaz. Maaf zahir dan batin kepada semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.